أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Alhamdulillah. Siapa rasa-rasa nak baca doa? Saya baca saja. Okay, silakan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azzim rabbatana fil Qur'an wa aj'alhu lana nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa shaqqil bihi mizanana wa zukna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atika ana al-layli wa atrafan nahar wa syurna ma'an nabiyyi wa ali akhyar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarganya terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Kita last kali tu hari nombor 11. Ya. Yeah. Hari ni kita mula muka surat 199 yang ayat 15. Oh, hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Hamzah dengan Ha. Ya, habislah kita punya kerongkong, cerita kerongkong Hari ni insya-Allah habis kan. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menghabiskan huruf-huruf yang makhrajnya daripada kerongkong iaitu yang ada 6 huruf, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha sebagaimana kita telah melepaskan pelajarannya, iaitu kha, ghain, ha, ain. Kita dah lepas. Okey, alhamdulillah, semoga semuanya ingat lagi di mana letaknya huruf-huruf yang kita dah lepas belajar tu. Sekarang pagi ni kita masuk kepada huruf yang keluar daripada suara huruf yang keluar daripada hujung kerongkong hujung kerongkong, iaitu hurufnya ialah hamzah dengan ha. Ha simpul ha simpul. Tak perlu keluarkan pedas seperti gitu, tak perlu. Macam mana cara untuk memastikan sebutan huruf ha dan hamzah yang
betul ya, macam mana cara dia ya. Selama hari ini kita tak tahu betul ke tak betul yang kita sebut tu. Ya, tak pasti sebab kita belum sampai kepada hujahnya ya. Jadi macam mana caranya? Caranya ialah dengan cara menekan suara ke hujung kerongkong ya. Menekan suara ke hujung kerongkong iaitu pada kawasan permukaan pita suara, akar lidah. Maknanya mula-mula lidah keluar tu. Dia mula-mula akar dia lah, akar. Pokok akar dia, bukan di atas tanah tu, di bawah tanah tu, gitulah contohnya ya. Yang terletak di dalam buah halkum. Rupanya pangkal lidah tu, akar lidah tu duduk dalam buah halkum. Ya. Tempat keluar suara dua huruf ini boleh dipastikan apabila huruf-huruf ini dimatikan ataupun disukunkan. Seperti melafazkan hamzah, hamzah qatta' baris atas bertemu dengan hamzah mati. Jadi gitulah. Kalau hamzah qatta' baris atas, haknya mati. Jadi jangan gitu. Jadi tebal. Ya. Dengan ya. Okey. Itulah dia cara untuk memastikan sebutan huruf ha dan hamzah ya. Cara pertamanya menekan suara ke hujung kerongkong apabila menyebut. Macam mana cara nak keluarkan suara huruf itu? Matikan dia. Matikan dia dengan huruf apa-apa pun. Tak semestinya hamzah qatta', huruf apa-apalah, huruf hijaiyah. Bila kita mematikan dengan huruf yang kita kendaki, maka dia akan dapat bunyi yang sebenar, dapat tempatnya yang sebenar ya. Jadi kalau selama hari ini kita tahu juga dekat mana, tapi kita tak tahu tempat yang sebenar nak sebut dekat orang, tak tahu kat mana keluar alamat, tak tahulah, dekat dalam, dekat kerongkong. Macam tu je kita tahunya ya. Cara-cara macam mana nak tahu dengan tepat, kita tidak pasti. Ya, tidak ada ayat yang kita nak beritahu ya. Jadi apabila kita merujuk kepada kitab Ustaz Surul ni, alhamdulillah, maka kita faham. Rupanya di situ. Macam mana caranya? Rupanya kena ajak teman dia untuk kita dapat bunyi dia. Mana-mana teman tak kisahlah, huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah, kita temankan huruf yang kita nak ketahui itu. Ya. Ini kerana kita nak tahu huruf ha dan huruf hamzah. Sekiranya kita nak tahu huruf lain pun, kita matikan dia. Jadi kita tahulah di mana dia keluar. Ya, ini kita tahu dah, kita nak tahu huruf yang keluar daripada hujung kerongkong, kita nak tahu huruf yang keluar daripada permulaan kerongkong, dan kita nak tahu juga huruf yang keluar daripada pertengahan kerongkong. So sekarang ni bab kerongkong kita dah dapat semua. Rupanya ada 3 bahagian ya, 3 bahagian kerongkong. Makanya keluarlah beberapa huruf yang telah kita tahu. Ujung kerongkong 2 huruf, iaitu hamzah dengan ha. Permulaan kerongkong kita tahu juga ghain dengan kha. Dah tahu. Tengah kerongkong kita tahu juga ain dengan ha. Maka dapatlah kita jawabnya. Setelah kita baca keterangan yang telah tulis oleh tuan guru kita, iaitu Ustaz Surul. Jadi memudahkan kita memahami dari mana keluarnya huruf itu. Ya. Ini kata, mana kau tahu keluar huruf tu? Nanti kawan kita tanya, mana tahu huruf itu keluar dari hujung kerongkong? Aku belajar dari kerongkong je. Tu. Ya, aku belajar dari mulut je. Bukan kerongkong nak cakap benda tu keluar. Ada juga internet ya. Jadi kita pun ceritalah dengan dia. Kalau kau nak kepastian, matikan huruf yang kita kendaki itu. Ya. Tak kira huruf apa yang kita kendak, matikan dia. Jadi kita tahulah. Jadi bila kita menyebut, bila kita mengeluarkan suara itu, jadi kita perhati dengan penghayatan kita yang sebenar-benar penghayatan ya. Jangan main mulut saya sebut, jadi kita tak tahu dari mana. Jadi sebut tu
bersama serentak dengan penghayatan. Barulah kita dapat yang sebenarnya. Kedudukan huruf-huruf itu yang sebenarnya. Jangan risau, bukan kata huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha saja. Semua huruf hijaiyah itu kita kena matikan dia dan cari partner yang kita suka lah. Mana-mana partner kita, hamzah ke, yang sama-sama ke. Kalau sama ha bertemu dengan ha baris atas, ha. Nanti ada pula tanya, baris atas je ke kalau nak pasti, baris bawah boleh tak? Boleh, boleh. Baris bawah pula baris depan boleh tak? Boleh. Kalau ambil hamzah, boleh ya. Baris tu kita tak kisahlah, tapi nak mencarikan mudah, baris atas senang ya. Tahulah kalau kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni banyak tanya dia, tapi tak apalah, dia nak mencari kepuasan. Kita belajar ni bila kita puas, kita seronoklah. Bila kita terasa nak tanya, malu. Orang lain semua faham, aku seorang tak faham. Aku nak tanyalah, baris bawah boleh tak Ustazah? Boleh. Baris depan? Boleh. Yang tak boleh, tak berbaris. Bila tak berbaris, kita tak boleh nak sebut benda yang kita nak tu. Ya, kalau tak berbaris jumpa dengan tak berbaris, macam mana nak sebut? Ya, tak bolehlah kita nak sebut ke ke ih. Ya. Jadi itu dia. Okey, boleh faham ya? Di mana duduknya, macam mana nak tahu kedudukannya. Bila kita dah tahu kedudukannya, bila ada soalan, mudahlah nak jawab. Ya. Kita buat dalam hati kita, kita jauh macam mana bunyi dia, datang dari mana bunyi dia, ya, macam mana cara nak membunyikan, tu dia. Cara nak membunyikan, menekan suara ke hujung, kerongkong. Kalau dia huruf kerongkong lah, cara nak membunyikan. Tapi kalau untuk mengetahui di mana dia keluar, maka kita kena matikan dia dan sebut dengan serentak dengan penghayatan. Kalau tidak, kita tak nampak minda kita kan ni. Minda kita ni berbeza. Ada minda lembab, ada yang minda terlalu over. Ya, belum kita nak sebut, belum kita nak terang lagi. Ya, Ustazah, ya, gitu ya. Dia dulu naik atas, okey je. Jadi maknalah, ya, nak Allah beri siapa yang dikehendaki. Ada yang diberi lembab, ada yang diberi sederhana, ada yang diberi over. Jadi kita terima dengan redha lah. Dan kita dah kongsikan ya. Allahu akbar. Alhamdulillah, begitulah ya. Jadi kita pergi lagi satu lah. Kita masuk kepada pangkal hidung. Pangkal hidung dia satu sikit je. Yang lain, yang banyak ialah lidah. Nanti kita pergi kat lidah. Pangkal hidung ya. Sebab nak ikut turutan ya, pangkal hidung. Saya nombor 16. Awak punya buku nombor berapa? Ustazah, tu nak sebut yang apa huruf apa tu ha tu Ustazah? Okey. Siapa nak praktikal sebutnya boleh. Okey. Sebutlah dengan kalau ada kalimahnya lagi mudah. Nanti kalau kita baca sekali jumpa kalimah dia, kita boleh ulang banyak kali lah. Ya. Ustazah, di maknanya suara tu ke bawah Ustazah. Menekan suara ke hujung kerongkong. Yalah, hujung kerongkong tu maksudnya yalah dia ke dalam lah Ustazah. Ke dalam lah. Ya. Kalau awak anggap depan ni atas, maknanya ke dalam lah, ke bawah lah. Tapi kalau awak anggap ini pangkal, dia ke hujung lah gitu. Dia masing-masing. Tapi kalau ikut dalam tulisan Ustaz Surul, dia kata menekan suara ke hujung kerongkong. Sebab dia duduk hujung kerongkong. Bagi yang memang dia tahu makhraj huruf hamzah dengan ha ini ialah di hujung kerongkong. Bagi yang kita tak tahu, kata kita tak tahu dia duduk hujung ke tengah ke, tak tahu kan. Jadi kita matikan dia. Mati dengan sebutkan dengan suara kita serta dengan penghayatan. Kalau kita sekadar sebut saja, tidak ada penghayatan, maka kita tak nampak lagi di mana dia duduk. Itu dia. Ya.
Jadi bila kita sebut betul-betul. Ustazah saya sebut betul tak? Ustazah. Jangan laju sebab ha ni bukan huruf garang. Dia huruf baik, huruf lembut. Lembut je Ustaz. Kalau hamzah tu takut nanti macam bunyi ain Ustazah. Itu dia. Jangan, kalau dia bunyi ain dia akan ke hidung. Tapi hamzah ni dia tidak ke hidung, dia sini. AK. Macam mana A? Huruf A dengan K. Macam mana nak matikan? Macam tu lah. Sebab saya bila saya baca selalu kena tegur ni dah ha ni dah. Ha itu ada hamas. Jadi hamas dia tidak ketara macam macam ha pedas. Tidak ketara macam ha pedas. Ya, dia lain ya, ha. Tapi bila orang baca, bila sahabat-sahabat kita baca, saya pun kadang-kadang baca silap juga ya. Kadang ha jadi ha jadi ha, bertukar. Bila kita baca, bila sebut satu-satu betul. Bila sebut satu, betul. Ya. Jadi oleh kerana dia sama. Ha pun ada hamas, ha ni pun ada hamas, dia ada raqawah juga tapi dia sikit. Sikit daripada ha pedah tu ya. Kategori dia ha ni kategori dia paling lemah. Paling lemah ya. Zazah dia maksud ha ketawa Zazah sebab dia mudah kan Zazah. Tapi tak jadi. Dah mudah tapi susah kan. Dia mudah tapi susah tak jadi. Zazah. Dia AH ya. Yang tadi hamzah AK. Kalau ha yang pedas tu AHH. 2 H. Ha macam mitik kan. Dia relax je macam gitu. Tu yang dia kata ni patutnya ini yang paling senang tu dah. Tapi yang paling tapi susah bunyi dia Macam ni lah. Kalau kita sebut Rahman, Rahim, itu ha pedas kan? Jadi kita sebut apa ya? Halaman ke hadid ya. Hantar ke hantar, tak ada kita sebut hantar, tak ada kan? Kita sebut hantar je. Hantar gitu. Okey. Hidup, kita nak sebut hidup, elok je kan, hidup. Tak ada pula hidup, tak betul lah tu. Ya, itu perbezaan dia ya. Okey. Huruf gitu juga, huruf huruf ya. Huruf ya, tak betul. Harfun, kalau bahasa Arab barulah harfun ya. Okey, siapa nak cuba lagi? Siapa nak cuba sebut dengan okey, Sheila nak sebut relax je, dia tak ada menggunakan dada, tak ada, dia sini je. Relax je. Dengan Azab betul ke? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Azab. Ya. Itu. Kaf Itu lah. huruf ain. Itu huruf ain ke? Satu lagi huruf apa? Ain. Hamzah. Hamzah dengan ha. Okey, Hamzah dengan ha. Ya. AK. Gitu. Kalau huruf K tu ak. Jangan Kalau ak tak betul, dia jadi tebal. Dia nipis, dia istifal, senyum. Ak. Gitu. Gitu. Itu kaf. Kalau ak. Bukan. I u. Ha hi hu.
A, I, U. A, I, U. A, I, U. Ai, macam. Ayat macam itulah tu. Kalau Hamzah dia A kan? A, I, U. A, I, U. Ak, ik, u. A, I, U. Dia jangan keluarkan. Itu. Dia syiddah, jangan keluarkan angin. Dia jangan ak, ik, u. Jadi kaf. Jadi Kaf. A, I, U. A, I, U. Ah, I, U. A, I, U. Macam tu. Okey, betul. Macam tu, gitu. Cantik dah. Alhamdulillah. Kalau baca, gunalah yang kita dah bunyikan tu ya. InsyaAllah. Masalahnya ha tu kita tak boleh kepitkan kita punya ni Kena buka. Jangan kepitkan. Jangan sempitkan, jangan sempitkan. Kalau ha pedah tu kena sempitkan. Kena sempitkan kan? Betul. Kita sebut dua-dua supaya nampak beza. Itu yang pedas kan? Kalau yang ni yang ni tak ada keluar. Dia sikit je hamas dia. Ya, kalau simpul hamas dia sikit. Ada tetap adalah sifat dia tu. Kalau ha pedas tu hamas dia banyak. Gitu. Okey Sazat. Okey, yang lain ada nak cuba? Siti Salbia nak cuba? Mana Siti Salbia? Hamzah dulu. Hamzah dulu. Okey. A, I, U. Okey. Ha ya. Ha, I, U. Itu lahihu. Kalau mati kan? Betul. I, U. I, U. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kekalkan dalam bacaan nanti Kekalkan dalam bacaan Quran nanti. Okey. Yang lain? Ustazah ajar tadi hidup. Baru saya tahu. Maknanya lembut aja. Hidup. Halaman. Tak ada. Selama ni tak tahu. Tak ada huruf-huruf yang keras. Semua hurufnya lembut. Yang ada keras sikit-sikit tu yang ada sifat qalqalah. Itu pun bukan keras, lantun. Lagipun huruf yang kuat ada satu je. Di antara 28 tu ada satu je. Iaitu huruf to. Yang lain semuanya sopan santun. Bot. Saya rasa yang saya susah bot lah. Dia pun tak ada menggarangkan. Bot. Dia sebutannya memanjang. Tak ada menggarangkan, tak ada. Menekan pun tak ada ya. Mana ada kasur-kasur, tak ada. Okay. Sifat-sifat dia pun tak lari ya. Kalau buat tu jahar, rokhawah, isti'la, itibak, ismat. Dia yang kasur sikit itibak. Tapi itibak pun dalam keadaan yang terkawal. Kenapa? Kerana member-member dia tu menjadikan dia tidak kuat. Ya. Ada jahar, ada rokhawah. Rokhawah ni kan lembut je. Napas, suara yang keluar lembut. Ya. Rokhawah. Ismat, istitalah. Yang kasar dia istitalah tu bukan kuat, dia memanjang. Ya. Kedudukan bila kita nyebutnya memanjang. Memanjang tepi lidah. Ya. Sepanjang tepi lidah tu sentuh pada geraham. Gitu. Bukan dia kata ada kena sebut kuat ke. Dot pun, lagipun dot tidak qalqalah. Tidak lantun. Ya. Okey. Dan dia juga dot dia setakat kuat je. Dia sederhana kuat lah. Sederhana kuat. Yang sangat kuat, yang paling kuat ada juga kan. Dia sekadar kuat je. Paling kuat to lah. Ya. To paling kuat. Yang lain tak ada paling kuat. Satu je paling kuat. To. Paling lemah yang banyak. Jadi kita bila benda tu lemah-lemah jangan kita sebut kuat. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Biar faham-faham ya.
Biar faham-faham. Jangan rasa-rasa nak tanya malu. Rasa-rasa tak apalah. Tak usah. Jangan simpan dalam Allah bilang pula dah. Ada nampak. Yeah. Ada nampak Ustazah. Ya, saya punya dia tertutup. Tak tahu kenapa. Kadang-kadang meragam. Pasal saya ni saya guna apa nama hotspot. Sebab sini line tak tahulah, very poor. Okay. Okay, alhamdulillah kalau tak ada saya pergi kepada pangkal hidung. Ya, pangkal hidung. Apakah huruf yang keluar daripada pangkal hidung? Keluarnya daripada suara dengung iaitu suara nun dan mim sukun. Itulah dia, itu dua tu je, tak ada penat nak ingat-ingat. Macam mana cara untuk memastikan suara dengung yang lahir dari sebutan nun dan mim sukun itu? Caranya ialah menekan suara ke pangkal hidung dengan menolak udara ke bahagian dalam hidung. Itulah jawabnya, menekan suara ke pangkal hidung. Kalau menjawab soalan macam itu je, ringkas. Maknanya kita tekan, tak ada huruf lain yang kita nak sebut menekan suara ke pangkal hidung, tak ada. Ni je. Ya. Jadi tak unsing lah. Okey. Lepas tu macam mana cara kita nak memastikan dia keluar dari situ? Sama jugalah, mematikan huruf yang kita kendaki. Kalau huruf hidung tu mem dengan nun lah, jadi kita matikan dia, dapatlah kita rasa yang dia sahih keluarnya daripada pangkal hidung. Ya? Itu sebab bila kita baca Quran, sebutan huruf ini, sebutan huruf yang keluar daripada pangkal hidung mesti dengung. Bila dengung, dia mesti sampai ke hidung. Kalau kita tak dengung, dia tak sampai ke hidung. Ini yang jadi tak betul tu. Itu yang jadi tak dengung. Contohnya nun. Kita pun baca tak sampai ke hidung. Macam mana kita tahu tak sampai ke hidung? Sebab kita dah praktikkan tadi macam mana kita nak tahu dia duduk pangkal hidung, kita matikan dia dengan huruf apa-apalah, huruf hijaiyah. Ya? Huruf hijaiyah. Dalam Ustaz suruh ni dia contohkan hamzah qata' lah, berbaris atas ya, boleh baris bawah, boleh baris depan ya, boleh huruf lain, huruf apa-apa yang kita suka, nak ba ke ta ke sa ke jim ke, boleh ya, matikan dia dengan dia. Jadi an, macam mana kita an, jadi bila kita sebut an, hujung lidah ni menekan ke langit-langit, dia pergi ke langit-langit lah an, sebab nun duduknya hujung lidah menekan ke langit-langit. Jadi an. Kalau dia bertanda sabdu, kalau dia bertanda mati je, dia kurang bunyi dengung dia. Sebabnya an gitu. Tapi kalau dia bertanda sabdu, ketara bunyi dia duduk di khashum, ya. Rongga hidung. Kita contoh dengan ada sabdu. Kan dia bunyi gitu. Jangan sebut inna. Inna dia tak sampai ke khashum. Dan dapatlah kita jawapannya makhraj di rongga hidung. Sebab kita sebut tak betul. Jadi kita punya penghayatan tu setakat mana sebutan kita. Kalau sebutan kita silap, maka penghayatan kita juga silaplah. Kita amalkan yang benda yang kita dapat tu lah. Jadi kena sebut betul-betul. Ketika dia bertanda sabdu, maka kita sebut hingga dia terasa sampai ke hidung. Baru kita mengubah kalimah yang lain. Contohnya kalau nun tu bersabdu. Nun bersabdu kata sebelumnya baris bawah ke baris depan, baris atas tak kisah. Jadi inna lah senang. Inna anzalna. Sebab kita nak baca inna anzalna surah Al-Qadar setiap ni malam kena baca betul. Jadi bila sebut lama lebih pada 1 second dia akan masuk ke rongga hidung. Barulah betul sebutan kita. Berserta dengung. Jadi baru pergi batang hidung. Kalau nun dia memang pergi batang hidung lah. Mula dia lalu dekat ujung hidung ni. Dia lalu ya, tumpang lalu. Tak jadi
ni lagi. Masuk ke batang hidung boleh jadi. Inna anzalna. Kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allahu akbar. Siapa nak dengar? Malaikat pun lari nak dengar kita baca. Betul. Ya. Jadi gitu. Jadi kita kena dengarkan dia. Inna, barulah sedap. Tak ada teranum pun jadi sedap. Ya. Kalau ada teranum lagi tambah sedap. Okey. Serupa juga dengan mim. Bila sampai ke sini, rongga hidung dia duduk di sini hidung ya. Summa. Kita selalu baca summa. Sangat sikit dengung dia tu. Dia kena dengung sekurang-kurangnya 2 harakat dengung. Saya ada tok guru saya kata ramai tok guru kan. Jadi ramai-ramai tu ada yang kata 3 harakat. Sebab dia nak memastikan kita baca dengung. Dia suruhnya baca 3 harakat dengung. Yang lain-lain dia kata 2 harakat je. Jadi bila kita sama-sama bincang, betul juga ustaz ni kata 3. Walaupun ramai yang kata 2. Mana boleh 3, 2. Tu dia kata gitu. Tapi sebenarnya bila kita nak memastikan sahabat-sahabat kita menyebut dengung, kita kena ajar dia 3 harakat. Baru jelas dengung dia. Jadi inna. Lama tu kan. Bukan 2 harakat tu, lebih. Summa. Lagu tu. Ya. Okey, boleh faham. Itulah dia cara untuk memastikan suara dengung yang lahir dari sebutan nun dan mim sukun itu ialah dengan cara menekan suara ke pangkal hidung dengan menolak udara ke bahagian dalam hidung. Jadi menolak udara tu kita tak nampak kan? Kita tak boleh nak bayangkan macam mana nak tolak udara ke dalam hidung. Caranya sebutan ya, sebutan ya. Masa kita sebut tu itulah serentak. Jadi kita rasa udara itu pergi ke hidung mendatangkan dengung. Nak menjelaskan berdengung ke tidak, lebihkan sikit harakatnya. Peringkat awal lah. Nanti kita dah pandai-pandai, kita tahulah membezakan. Ya, sebutan kita tahulah kita nak membezakan, nak menghalakan, ini rupanya, selama hari ni aku tak tahu berapa harakat dengungnya. Dan macam mana yang kata tak cukup dengung. Ada ustaz ke ustazah kata, awak baca ni tak cukup dengung. Lebihkan sikit. Gitu ya. Kadang dengung ikhfa pun tak cukup, dengung idgham tak cukup. Ya, dengung wajib barunah ini kalau nun sabdu dengan mim sabdu dia jadi hukum wajib barunah. Jadi mengikut tok guru saya yang separuh seorang dua tok guru saya kata kalau nun dengan mim ni yang bersabdu dia kena 3 harakat lah, berbeza dengan dengung-dengung yang lain. Sebab dia special. Tu dia. Jadi kalau kita nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun boleh, janji kita baca dengung menepati dengan kedudukan makhraj itu ya. Okey. Jangan pula kata orang dengung lama kita kata salah kamu dengung tu. Dia ikut tok guru dia lah. Tok guru dia ajar gitu dia ikut. Okeylah tu. Jadi bila kita dah tahu dapat penjelasan ini baru kita perasan. Baru kita tahu. Tapi kalau dia baca tidak dengung memanglah silap. Tu dia ya. Kalau dia baca lebih sikit dengung betul lah tu. Ya. Janganlah sampai melerit-lerit pula sampai 6 harakat, 4 harakat pula dengungnya ya. Lebihkan sikit je, jangan sampai jadi 4 harakat. Gitu. Lebihkan 2 harakat. Sebab apa? Nak membezakan dengung-dengung yang lain. Ya. Dengung-dengung yang lain. Sebab dengung-dengung yang lain dia ada kategori dia. Ada yang dengungnya sembunyi. Macam mana nak sembunyi? Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka dia jadi idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah. Dengungnya 2 harakat sajalah. Sekadar dengung. Gitu. Dan ikhfa. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Mana dia huruf ikhfa tu selain daripada mim ba dan selain pada
nun mati tanwin bertemu dengan ba, selain pada nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham, yamnu, maka itu adalah huruf-huruf ikhfa. Tak perlu kita nak hafal. Ya, kita ingat yang sikit, kita dapatlah yang banyak. Itu petua lah, petua. Tajwid tak kata lagi tu ya. Tajwid kata suruh kau ingat belaka lah. Ya. Jadi okey gitu ya. Jadi bila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa itu kita kena sembunyikan. Dengar dia. Nun mati bertemu dengan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, kita kena sembunyikan huruf itu. Jadi mana macam mana nak kata, tergantung ke apa. Antara dengar dengan tak dengar lah. Ya, antara sampai dengan tak sampai. Contohnya anta, anta. Kita pula sebut anta gitu je ya. Anta. Ya. Jadi kita kena dengungkan nun mati ke dalam huruf ta itu, sembunyikan dia. Sembunyi beserta dengan dengung ya. Kalau idgham tadi memasukkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam huruf selepasnya beserta dengung. Beza kan? Satu masuk, satu sembunyi. Itu dia. Okey. Okey, jelas tak? Itu antara perbezaan ya. Okay. Sebab nak bagi faham, bukannya kita melangkah silibus, nak bagi faham yang mana satu ini dengung juga, ini tak, ini dengung juga. Ustazah macam mana ni Ustazah? Jadi perbezaannya itulah dia. Satu dengung beserta masuk, satu lagi sembunyikan dengungnya. Okey, ada soalan? Ini nak cuba pun mudah je. An, un, im, in. Tapi kalau ada sabdu baru disebut lama. An, in, un, memang sampailah kat hidungnya. Ya. Jadi sum, ya, lagi apa? Sam, sum dengan sam lah. Apa balas saya? Okey. Jadi saya rasa setakat dua pelajaran je lah hari ini ya, hujung kerongkong dengan pangkal hidung. Saya rasa ada yang terfaham, semua faham insya-Allah ya. Ini mula kaji je kan. Salah tinggal satu je lagi Salah. 17. Rongga mulut. Saya tak nampak, saya tak tengok belakang. Oh, tinggal satu je. Kita habiskan je lah ya, habiskan ya. Okey, suara dengung adalah suara yang berbentuk pada hukum-hukum nun dan mim sakinah. Seperti idgham ma'ruf. Saya dah terang tadi kan? Yang 5. Idgham syafawi, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan ikhlas. Okey, awak nombor 5, saya nombor 17. Suara mat. Okey, rongga mulut dan kerongkong. Keluar daripadanya suara 3 huruf mat, iaitu suara alif sebelumnya ada fathah, waw sebelumnya dhammah yang bertanda dhammah, dan ya sebelumnya bertanda kasrah. Apa buat sebelum? Betul lah. Itu namanya huruf-huruf yang keluar daripada rongga mulut dan kerongkong. Ya. Cara untuk memastikan suara huruf-huruf mat ialah dengan melepaskan suara ke kerongkong. Rongga mulut dan kerongkong. Ya. Melepaskan suara, jawapannya, melepaskan suara ke rongga di dalam kerongkong dan mulut semasa menyebut apa-apa huruf pun. Yang sebelumnya huruf mat. Huruf apa-apa tu tak kisahlah. Yang tidak berbaris, huruf mat tu tak berbaris. Wawnya waw mati, alif mati, alif waya lah, alif waya.
sebelumnya. Jadi sebelumnya tanda baris lah, atas, bawah ke depan tak kisahlah. Kalau mim bertemu dengan alif, ma, macam tu ya. Mim bertemu dengan waw, mu. Suara tu lah yang memanjang tu. Mi, seperti contoh, tak ada contoh. Boleh ya. Kalau rongga mulut dan kerongkong tahu je lah alif waw ya, huruf mat. Senang jawabnya. Macam mana terjadinya mat? Pertemuannya sebelumnya, kalau alif sebelumnya baris atas, kalau waw sebelumnya baris depan, kalau ya sebelumnya baris bawah, maka dapatlah membunyikan huruf mat tu. Tetapi kalau waw sebelumnya baris atas, tapi selepasnya huruf ya itu huruf waw, dia jadi harfun lin, kan? Kita tahu dah, au, dan ya juga. Kalau sebelum ya itu ada huruf hijaiyah yang berbaris di atas, maka dia juga menjadi sifat lin ataupun huruf lin. Ya. Okey. Maka alif akan dibariskan fathah sebelumnya. Ini saya dah terang dah. Waw akan dibariskan dhammah sebelumnya dan ya akan dibaris kasrah sebelumnya dan kemudian dipanjangkan suara pada setiap sebutan tersebut seperti melapaskan seperti yang tercatat ba. Kalau ba bertemu dengan alif bunyinya ba. Bukan ba alif bunyinya ba. Ba kalau ba saja tak ada alif. Ba yang terbuka saja titik baris atas kita panggil ba. Tidak panjang kan. Bila kita tambah dengan alif dia jadi ba. Kalau ba bertemu dengan waw maka kita bunyikan dia bu. Dan ba bertemu dengan ya, bi, ya. Tapi kalau dia single tak ada alif waw ya, ba, bu, bi. Tapi kalau yang ada ba, bu, bi, kita panjangkan. Gitulah bunyinya, iaitu huruf yang keluar daripada rongga mulut dan kerongkong. Jadi gambar rajahnya ada di situ kan, boleh tengok. Walau bagaimanapun, apa yang dinyatakan dalam jadual itu hanyalah panduan sahaja. Cara yang terbaik untuk memastikan sebutan huruf-huruf yang tepat dan betul adalah dengan mencubanya sendiri di hadapan guru-guru tajwid yang diakui dan berpengalaman. Okey, di bawah ini, bawah ke sebelah. Di bawah ini disimpulkan makhraj-makhraj suara huruf am dan khas seperti yang telah dibincang di atas tadi. Inilah dia. Ini jadual makhraj suara huruf. Jadi kita boleh study melalui ini ya. Apa-apa huruf syafatain ya. Apa-apa dia huruf syafatain iaitu fa, mim, ba, waw. Ini semua kita dah kan. Ini boleh tengok sendiri ya. Okay, ada kemuskilan tentang rongga mulut dan kerongkong. Kalau tak ada kita terus kepada subjek kita seterusnya. Nanti kalau jumpa-jumpa tu kita tengok. Okey. Kalau tak ada kita baca Quran lah. Jom. Siapa nak baca dulu tadi? Yang nak pergi surat, tadi. Muka surat 487. Datin Puteri dengan siapa nak pergi tadi? Alia. Cici pun nak baca awal. Ada hal. Ya tak apa, tiga-tiga. Nak baca awal serentak tiga-tiga orang. Boleh juga. No problem. Kalau live boleh tahu. Kalau live saya boleh serentak. 487. Ayat 32. Okey. Okey, 487 betul. Ayat 32. Baca dululah boleh? Boleh, silakan. Nanti nak minta boleh baca. Kakak-kakakku sayang nanti siapa yang habis baca nanti mesej dalam WhatsApp nanti Baca je tak payah banyak cerita. Kerana jadi lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min
ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasha yuskinir riha fayazlalna rawakida ala dhahri. Inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur. Au yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an katsir wa ya'lamal Ya. Kolah-kolah tu macam mana ni? Tadi tak berapa dengar. Kolah-kolah tu. Biqahunna. Pasal dia ayat di tengah-tengah. Saya baca dia sekali lagi. Okey. Au yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min bahir. Sekali lagi. Yujadiluna fi ayatina ma lahum min bahir. Fama utitum min syai'in fata'ul hayat. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa abqa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Okey. Alhamdulillah. Alia saja ya. Ustazah, saya keluar dulu minta maaf hari ni awal pula. Okey, Alia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلنا وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن
انتصر بعد ظلمه فأولئك ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل صدق الله العظيم. Okey. Nasib saja. Datin Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minaz-zulli yanzuruna min tarfin hafiy. Wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah alimina fi azabin muqim. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم min lagi kan cukup Ustazah? Min nakir. Cukup ya? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey. Okey, seterusnya. Ustazah muka surat berapa saya? 488. 488 ya? Ya. Tak menyemak lah tadi tu. Saya duduk terdarus tadi Ustazah. Lain Ustazah juga. Okey. Okey, yang mana satu ni? Ayat berapa? 488 ayat 48. Fa'in a'rabu. Ya. Okey. Saya baca ke siapa dia baca tak ada? Baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. Baru belajar satu Ustazah. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله أن يكلمه أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء Innahu aliyyun hakim. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya. Nani ada Nani. Rosna ya? Okey. Nani ya? Nani okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الْأُمُورُ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ. Okey, baca lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna ja'alnahu qur'anan arabiyya kalau nak waqaf arabiyya, kalau nak terus iaitu wasal arabiyyal la'allakum. Idgham bila gunnah. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Okey. Baik. Cukup. Cukup, bagus. Tambah lagi sampai 4. Bayang 4. Wa innahu fi bil kitabi ladaina la'aliyun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Okey, cantik. Alhamdulillah. Dan terusnya? Terus. Saya salah. Ya. Afanadribu ankum zikra sofa
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Alhamdulillah. Okey. Siapa lagi yang belum baca? Rohaidah lah. Okey, Rohaidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrijun kadzalika tukhrajun wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum iza stawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Allah. Habis dah? Ada lagi? Ada lagi yang belum baca? Ani tak ada Ani. Tu, Juma. Juma. Okey, Juma. Ani, Juma. Sebab saya tak nampak nama. Oh, kena tengok situ ya. Juma. Oh, tak ada kot Juma. 7 orang. Ada Juma? Tak ada kan? Tak ada ustazah yang ada. Ajar Rosna, Rohaidah, Noraini. Noraini ada 2, ada tak lagi seorang? Tak ada Ustazah, ini je. Oh, tak ada, okey. Diorang tadarus ni. Betul. Okey, kalau tak ada kita tanya soalan. Apa? Sikit lagi, banyak. Ada masa lagi ya, time ya. Okey, keluarkan hukum pada bacaan kat mana tadi ya? Alamak. Rohaidah baca kat mana tadi? 490. 11 hingga 12 kot dia. Okey. Kita tengok surah Az-Zukhruf. Sampai 15 tadi Rohaidah. Oh, sampai 15. Okey.
Siapa nak jawab dulu? Tak kisahlah. Sheila nak jawab dulu. Okey. Keluarkan hukum dalam tu. Hamim wal kitabil mubin. Ha tu baca berapa harakat? Sheila. Ha baca berapa harakat? Baca dua. Dua harakat. Min baca apa? Min baca berapa harakat? Saya dengar Zaza juga ni. Min dua Zaza. Min 6 harakat. 6 harakat Zaza. Saya tak tahu Zaza muka surat. Nombor apa Zaza ni? Itu surah Zukhruf tu ayat 489. Oh, yang ni. Wahayna. Ke Zaza? Lagi Zaza apa? Apa hukumnya Hamim tu? Hamim. Apa hukumnya? Alah Zaza, saya tak tahu. Mak lazim harfi. Mak lazim. Mak lazim apa? Tali hayat. Tali hayat jawab. Saya tahu baca Zaza, saya tak tahu sangat mak ni. Tajwid Zaza. Mak lazim saya kalimi pun tak. Mak lazim harfi, dia bukan kalimi ni harfi. Harfi Zaza. Okey, harfi. Cantik dia punya. Mak lazim harfi mukhaffaf. Oh, harfi mukhaffaf. Okey Zaza. Okey. Tanya orang lain pula yang pakar-pakar tajwid Zaza. Yang pakar tajwid dia kena tanya orang lain pula. Okey, Noni. Okey Noni. Seterusnya Noni. Al-kitabil mubin. Yang lain dia keluar ke? Noni? Wal tu alif lam qamariyah. Okey. Lepas tu ta mak asli. Tu bil mubin tu alif lam qamariyah juga. Lepas tu mad waqaf atas mak arik li sukun. Apa dia mak arik li sukun tu? Nak jawab apa mak arik li sukun ni? Bagaimana berlakunya mak arik li sukun? Oh, kita apa? Dia kata nak jawab lah. Bagaimana berlakunya mak arik li sukun? Kau tak tahu jawab tali hayat. Tali hayat boleh jawab. Terlupa dah ni, lupa. Astagfirullahaladzim. Caranya ialah mewakafkan. Senang je jawabnya. Kalau dia tak wakaf, kalau kita wasal, dia tak jadi ma'arif disukun. Senang aja jawab. Senang jawab tapi tak ada jawab. Kalau kita jadi wal kitabil mubini inna ja'alna, mana jadi ma'rif sukun, dia jadi mak asli je lah. Ya? Mubi itu jadi mak asli. Tapi kita wakafkan nun bawah ni tu, kita matikan nun tu. Jadi jadilah dia maknanya mematikan huruf kalimah terakhir pada al-mubin tu, menjadikan dia hukum mat arid li sukun, ya. Okey. Okey, seterusnya siapa lagi ada? Kalau tak ada apa ni Noni jawab sebaris lagi. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ni dia yang baca tadi. Inna tu wajibul gunah. Okey, kita belajar tadi kan. Okey. Nah. Betul. Mana nama asli. Okey, ja'alnahu Qur'anan. Ja'alna. Na ni mak asli. Okey. Hu baca panjang ke pendek? Hu baca pendek. Okey. Qur'anan. Qur tafkhim ke tarqiq? Tebal, tahkim lah. Tafkhim. Tahkim, tebal. Okay. Baca tebal ya. Sebab apa baca tebal Kak Roh? Bari atas. Bari atas ke tu? Pasal dia domoh duduk di atas. Lepas tu dia bari domoh lah, kata bari depan.
Kalau atas dia melentang gitu calit tu. Duk faham Ni pasal baris belah. dhammah. Duk faham tanda tu duduk di atas. Oh, tanda duduk di atas. Aduh. Kalau kata atas dia jadi yang lain. Masalahnya. Betul. Salah. Dia jadi Salah. fathah. Lepas tu mat asli. Mat badal. Oh, ni. Hamzah. Pada huruf Hamzah, dia bertemu dengan huruf mat, dia jadi mat badal. Ya, Hamzah bertemu alif, Hamzah bertemu waw, Hamzah bertemu ya. Oh, pada alif kecil ni dia jadi mat badal lah ni. Mat badal dia alif. Tak kira dia kecil besar ke. Ni Kecil besar confuse tak ni. kira asalkan dia mat. Mat Duk badal. faham alif besar, alif tinggi tu. Dok, sama. Jumpa tinggi mat badal juga. Jumpa rendah pun mat badal juga. Sebab yang badal tu Hamzah tu kan. Hamzah tu alif. A, I, U. Okey, nan Arabia. Nan Arabia. Ya ni kalau kita mati jadi mak iwat. Itu Quranan belum lagi dah pergi ya. Laju no. Nun dua di atas nan tu belum. Ni ifak. Izhar. Izhar. Tanwin bertemu dengan ain. Ya, Izhar. Izhar. Kena baca dengan izhar ya. Izhar. Itu Arabiyal. Kalau berhenti dia jadi mat iwat. Kalau terus dia jadi apa ni ma'al bila gunah. Idgham bila gunah. Idgham bila gunah. Kenapa mengambil sekat-sekat? Idgham bila gunah. Okey, la'alakum kum izhar syafawi. Okey. Pasal apa dia syafawi? Pasal dia mim, huruf mim. Huruf mim ialah huruf bibir. Huruf mim syafawi. Huruf mim. Okey. Taqilun. Waqaf itu. Qilu ni wakaf atau ma'rif li sukun. Okey, alhamdulillah. Kalau dia tidak waqaf? Qilu lu ni jadi mak asli. Okey, pandai. Alhamdulillah. Tahniah kerana awak pandai jawab. Tapi Noni kena jaga baris. Baris Hasan masih dalam dalam gangguan lagi. Beratas baca bawah, bawah baca depan. Bertukar lagi. Itu Ustazah tu kalau salah betul baca tu baris atas bawah tu dosa besar ke tidak lah? Dosa. Nahnu jali. Alamak. Besar. Bosak lah. Ya. Kenapa? Bosak lah mampus itu. Itulah yang saya kena ingatkan. Tak puas Syina besar. Masih belajar lagi? Masih belajar lagi okey lah insya-Allah. Janganlah ambil kesempatan pula. Baca juga sedap tak ingat-ingat. Hati-hati. Kerana aku tengah belajar, tak berdosa. Kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang declare diri kita lagu tu. Sebenarnya kita tak tahu Allah nak bagi kesilapan tu sengaja atau tak sengaja. Azhar kadang-kadang dia nervous Azhar, bukannya nervous. Nervous apa lagi orangnya dah kenal. Tak tengok muka guru besar takut Azhar. Ya Allah. Muka garang ke muka tak garang? Tak, Azhar ni ada aura ni garang. Silah. Subhanallah. Okey. Siapa lagi yang belum berjawab? Siapa yang belum jawab soalan tadi? Rohaida. Okey, Rohaida sambung. Ustazah nak pergi ambil cucu Ustaz. Okey. Pergi ambil cucu. Ustazah, wa inna tu wajibahunna. Ya. Hu tu maksilah qasirah. Okey. Fi untuk fi tu man jaiz munfasil. Okey. Tu Ummi. Ummi tu
wajibah gunnah Ustazah. Ya, betul. Kita belajar tadi kan. Kita tu alif lam dulu belum habis. Alif lam qamariyah. Ya. Ta tu mak asli. Daina. Daina tu mak asli juga. Dia patut harfun lin. Harfun lin. Sebab okay, dia ada mati atas tu. Na tu mak asli. Okey, la aliyun. La aliyun ni ini izhar tu dah. Boleh dah. Izhar halqi. Okey, izhar halqi. Wakaf dengan ma'arif disukun. Okey, alhamdulillah. Okay. Ada lagi yang belum jawab? Ke semua dah keluar? Kak Ros. Kak Ros ada? Okey, Kak Ros. Okey, dia pandai. Kak Ros. Pergi dapur betul. Ada? Tak ada. Ada dah Ustazah. Yang ada ajar Raida, Noraini, saya. 3 orang Ustazah. Okey, tak apa. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada orang? Ada apa-apa nak tanya? Boleh kan? Ustazah, yang semalam tu Ustazah saya punya kol-kolah tu. Okey, kita tengok sini. Tengok sini ada kol-kolah. Macam mana Ustazah? Bukan kol-kolah. Apa Ustazah? Memanglah kol-kolah. Tapi awak tambahkan dengan sabdu. Oh, sabdu. Sedangkan dia tak ada sabdu. Macam tasaqqa. Ya, kita sebut Ustazah. Tengok muka surat. Kita dah bersembang-sembang sikit. Ya, tak apa. Kita 589 Ustazah. Sembang ilmu. 589. Saya tak boleh tidur Ustazah. Duk mikir benda ni. Tak apa, tak boleh tidur tak apa, dapat pahala. Contohnya kita baca yang atas tu. Izas, nak bagi perbezaan ya. Okey, betul. Izas samaul syaqqat. Kan saya baca ada transit. Syaqqat. Okey. Itu ada sabdu. Ini awak okey. Okey. Sheila baca okey. Tapi 18. Saya nak bagi beza yang tidak ada sabdu. Okey? 12, 18 tu. 16. 16. Tak boleh tidur saya buat yang benda ni. Ya Ustazah. Ingat. Ustazah mengajar tadi semalam. Fala. Ya, fala. Yang tadi kita ada transit ya. Ingat tadi. Okay, betul. Terus yang ini fala uqsimu bisyafaq. Tak ada transit. Syafaq. Bisyafaq. Lagi sebut banyak kali. Bisyafaq. Okey dah tu. Jangan yang selamat macam dia berhentikan Ustazah maksudnya. Jangan diberhentikan. Awak sebut bisyafaq. Mana boleh? Ya okey dah faham okey. Wasaq. 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 Nah, itu ada sikit berhenti tu. Ada berhenti juga. Wasaq. Itu berhenti. Wasaq. Kita hidupkan. Wasaq. Wasaq. Dah pandai. Wasaq dah betul dah. Memati. Sekarang kita matikan huruf qaf di atas qa tu. Sebutannya. Wasaq. Wasaq. Kena laju tu tak boleh ada transit. Maknanya kena selamba ber. Selamba ber. Okey. Bisyafaq. Jangan saqqa. Jadi ada berhenti saqqa. Kita saqqa. Saqqa. Qaf tu pun kalau ni jangan kita punya qa terus sangat. Qa tak ada. Qa. Wasaq. Gitu. Wasaq. Tasaq. Ayat berapa tu Ustazah? Ayat 18, ayat 18, ayat 16 yang ada qaf hujungnya tapi sebelumnya tidak ada sabdu.
Tapi bila Sheila baca seolah-olah ada sabdu. Gitulah. Itulah. Tak apa. Kita praktis je. Jangan rusing, jangan tak tidur. Sementara nak tidur tu bacalah ayat ni. Memang Rasulullah pesan suruh kita cari pendetailan dengan surah Insyiqaq ni. Insyiqaq. Jadi wal-laili wa ma wasaq. Wal qamari izzat tasaq. Izzat tu yang kita transit. Izzat tasaq. Izzat tasaq. Okay. Izzat tasaq. Oh, kena cepat. Izzat tasaq. An tabaq. An tabaq. Betul lah tu. Okey lah tu. An tabaq. Oh, gitulah dah. Jadinya okey kalau yang jadi sabdunya bil haqq. Kena jelas dia punya transitnya. Bil haqq. Yang ini kalau ada juga al haqq tak ada sabdu. Al haqq. Yang tak ada sabdu. Satu ada sabdu bil haqq ada sabdu kan? Yang satu al haqq. Mana ada sabdu? Al haqq. Okey. Azabul hariq. Ada satu lagi ni surah burus pun ada. Kalau ada yamat kena panjang juga. Hariq. Jangan hariq. Bisyafaq. Bisyafaq. Betul? Wasaq. Betul? Izzat tasaq. Okey. Tak boleh tidur Ustazah semalam duk mikir Ustazah punya cakap siang semalam. Okey, malam ni boleh tidur. Muhit. Muhit. Tak ada sabdu tapi to tu kuat. Jadi muhit. Muhit. Ya dah, terima kasih banyak Ustazah. Okey, malam ni boleh tidur. Alhamdulillah malam tidur. Insya-Allah. Duk memikir Ustazah punya muka je. Aduh, tak boleh tidur lah. Tak tenang jiwaku itu. Okay, InsyaAllah. Itulah Ustazah. Macam-macam kita belajar sampai kita mati. Apa kita datang, kita buat satu bulan tajwid. Sebulan sekali okeylah. Okey, kalau dah habis kita tutup dengan doa. Baca doa Sheila. Saya baca doa yang mana? Kita dah tak ada orang, Noni dengan Sheila. Dia antara dua lah. Ajar Noni bacalah, ajar Noni. Tak boleh dia baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhum ma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baca je Nuri. Wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih Ustazah.